Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya dan paling baik terhadap ahli keluarganya. Riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Saudara, dalam membentuk keluarga yang bahagia, kasih sayang, harmoni, perkara yang paling utama adalah apa? Adalah keluarga. Dan daripada keluarga yang bahagia, keluarga yang baik harmoni itu, maka terlahirlah masyarakat yang baik dan berakhlak mulia. Membawa kita ke inisiatif Yayasan Ikhlas yang berikutnya, iaitu mewujudkan Anjung Kaunseling Keluarga di Kajang. Terletak di Taman Kajang Central, kewujudan Anjung Kaunseling Keluarga sememangnya dinanti-nantikan masyarakat yang amat memerlukan perkhidmatan kaunseling. Klinik Anjung Kaunseling Keluarga di sini berjaya membantu lebih 300 keluarga, terutamanya golongan B40 sejak tahun 2020. Jom, ikut saya. Saya Dr. Nurhayati Jomakno. Saya adalah ketua kaunselor di AKK ni, Anjung Kaunseling Keluarga, di bawah Yayasan Ikhlas, dan saya sebenarnya datang sebagai profesional di sini. Tapi saya melihat dalam dunia sekarang ramai sangat yang sakit dari segi psikologikal, emosi, mental, yang akhirnya dia tergambar ataupun diterjemah dalam bentuk fizikal. Duduk sorang-sorang, duduk apa semua adalah amat memerlukan perkhidmatan kaunseling. Klinik kita beroperasi daripada pukul 9 sampai pukul 7 malam. Mereka boleh datang dengan dua keadaan. Yang pertama, mereka boleh mohon, boleh telefon kita dan kita akan bagi link orang untuk diorang buat temu janji apa semua lah. Dekat dalam motor petinggi pun kita akan bagi mereka peluang untuk mereka menyatakan apa masalah mereka. Di situ juga nanti kita ada pegawai eksekutif kita. So dia akan membuat temu janji dan akan memilih kaunselor mana yang sesuai berdasarkan kepakaran masing-masing. Sebab kita ada 4 orang lagi kat sini. Ada kepakaran dari segi guru kaunseling sekolah, pendidikan sekolah, ada juga kepakaran dari segi perkahwinan, juga ada kepakaran dari segi kesihatan mental juga, sebab kita ada kaunselor yang kerja di pusat kesihatan kan. Saya banyak menerima kes-kes yang melibatkan keluarga yang seolah-olah digambarkan dia anak bermasalah. Anak tak nak pergi sekolah, kita banyak yang tak ada motivasi, tak berminat nak belajar kan. So saya melihat bukan anak yang bermasalah, tapi ibu bapa yang bermasalah. So tapi ibu bapa ni selalunya macam you kata deny. So macam selalu orang cakap dia tak nak mengaku kan, dia tak nak menerima bahawa masalah itu bukan datang daripada anak. Saya membuat juga kajian kepada anak-anak yang cemerlang. So selalunya ibu bapa memang ibu bapa yang baik, yang cemerlang, dia ambil kisah tentang anak, bukan dia biarkan saja. Untuk pengetahuan, kita banyak dapat kes keluarga yang di bawah kategorikan asnaf dan B40. Sebab B40 ni dia banyak kaitan dengan ekonomi keluarga.
Dan hari juga ada dapat ibu bapa yang bercerai, tapi bagaimana nak menenangkan anak. Bapa boleh sekejap duduk kat rumah mak, sekejap duduk kat rumah bapak kan. So anak-anak ni kadang mereka masih dalam usia di bawah 5-16 tahun kan. Rasa macam kadang ada juga isu-isu ibu ni kadang cerita yang benda tak baik apa semua. So anak-anak ni rasa macam agak tertekan. So bila dia datang, dia mencerita dan ibu bapa ni kadang ada juga sikap, yalah kecil je kan. Dulu abah pergi sekolah kena kata kat cikgu kan, tapi dia suka menyamakan diri dia dengan anak. Sedangkan tak sama manusia ni kan. Saya selalu juga cakap kepada ibu bapa, zaman kita dengan zaman anak tu tak sama. Untuk pengetahuan, klinik ini masa PKP, MCY kita tak berhenti langsung dan saya amat bersyukur daripada Kedah, daripada Perak, daripada Johor, daripada Pahang. So mereka datang, so ada family datang macam baru ni saya cakap dekat Kedah ada ustaz ada, tak apa kita nak sebab mereka kebanyakan promosi, bukanlah kata promosi, mereka datang daripada dengar daripada mulut ke mulut. Perkhidmatan ditawarkan di sini adalah kaunseling individu, kaunseling perkahwinan, kaunseling keluarga, kaunseling kerjaya, kaunseling organisasi dan kaunseling kelompok. Tahun lalu, klinik ini memberi manfaat kepada kira-kira 80 buah keluarga. Dan pada tahun ini dan tahun-tahun mendatang, insya-Allah kalau boleh, lebih ramai keluarga akan mendapat manfaat. Anjung Kaunseling membantu pengguna dalam pengurusan emosi sihat, pengembangan hala tuju kerjaya, kemahiran perhubungan, kemahiran komunikasi sihat dan kemahiran pemikiran. Saya takut, gemetar. Lama-lama saya tenang, boleh bergaul, cakap dengan kaunseling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap daripada kita ada je masalah kan. Kalaulah kita ni dapat orang tolong kita menyelesaikan masalah, Allahu Akbar. Yayasan Ikhlas insya-Allah boleh membantu anda. Tetapi anda pun kenalah bantu Yayasan Ikhlas. Bagi tuan-tuan yang nak bersedekah, berwakaf ataupun nak buat pelepasan cukai, Yayasan Ikhlas boleh menyelesaikan masalah anda. Kenapa kita perlu tengok episod ini? Sangat menarik. Jangan ke mana-mana, saksikan rancangan ini. Klinik Anjung Kaunseling Keluarga di sini berjaya membantu lebih 300 keluarga. Kami nak membangunkan rakyat Malaysia dan nak mengeluarkan rakyat Malaysia ini daripada permasalahan hidup. Kalau sebelum ni kita bagi dalam bentuk barangan, jadi kita nak bagi dalam bentuk rohani yang mereka boleh improve diri. Jadi kalau kita tak bantu Yayasan Ikhlas dan grupnya tuan-tuan yang buat kerja macam ni, macam mana mereka nak membantu pula orang yang menghadapi masalah anxiety lah, trauma dan sebagainya. Jadi kami di Yayasan Ikhlas ni sangat menghargai sumbangan-sumbangan anda. Nak bagi apa benda pun bagilah tuan-tuan, kami terima je lah. Jadi kalau nak bagi sumbangan melalui wang dan sebagainya, tuan-tuan boleh berikan melalui akaun bank yang tertera. Ingat Yayasan Ikhlas, ingat peduli dan prihatin. Setakat ini, Anjung Kaunseling ini hanya terdapat di Kajang sahaja dan permintaan terhadap klinik seperti ini semakin bertambah hari demi hari. Bayangkan kalau klinik seperti ini ada di setiap komuniti yang memerlukan, berapa ramai yang anda dapat bantu. Nama
Anis, duduk Kajang, umur 14. Saya kenal klinik kaunseling ni tahun lepas dibawa oleh keluarga, tahun 2022. Masa saya datang klinik, saya nervous, saya takut, tak berani nak bercakap. Yang akhirnya saya datang, mak ayah saya. Masa mula-mula dah masuk kaunseling, saya takut, gemetar. Lama-lama, saya tenang, boleh bergaul, cakap dengan kaunseling. Dari segi kesedaran sebenarnya dah lama. Cuma saya rasa memang ini satu nilai yang ada dalam masyarakat kita. Dah sakit kronik baru nak pergi. Mereka tahu kaunseling ini membantu. Kaunseling dah lama. Mereka pun pergi sekolah jumpa guru kaunseling. Tetapi mereka macam ni, dah kalau dah kata anak tu dah sampai pingsan ke kerana stres sangat, baru nak bawa kan. So kaunseling ni bagi saya perlu berkualiti sehingga orang merasakan bila dia datang dalam keadaan berserabut, tak nampak jalan, buntu, tapi dia keluar daripada klinik ataupun daripada anjung. Kalau saya lah anjung kaunseling keluarga ni, mereka akan nampak, oh ada jalan penyelesaian. Saya suka dengan Yayasan Ikhlas sebab matlamat visi kami sama. Kami nak membangunkan rakyat Malaysia dan nak mengeluarkan rakyat Malaysia ni daripada permasalahan hidup. Kan, kalau boleh kita nak selari dengan apa yang negara nak, termasuklah semua pemimpin di negara ini nak menjadikan rakyat Malaysia dan negara Malaysia ini sebagai negara yang maju. Tapi bukan negara maju dengan masyarakat yang bermasalah, yang sakit, tetapi sihat, sejahtera dari segi psikologi, mentalnya dan juga ekonomi. Maknanya kita selari kan. Kaunseling ni memang penting untuk semualah. Tak kira daripada sekolah, dah lepas habis sekolah, remaja ke. Bila kita share pada orang yang tertentu, orang yang betul-betul, jadi orang yang dia akan bagi feedback pun terbaik untuk kita. Kira senang cerita apa saja masalah kita, insya-Allah ada jalan penyelesaian dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap daripada kita ada je masalah kan. Kalaulah kita ni dapat orang tolong kita menyelesaikan masalah, Allahu Akbar. Yayasan Ikhlas insya-Allah boleh membantu anda. Tetapi anda pun kenalah bantu Yayasan Ikhlas. Bagi tuan-tuan yang nak bersedekah, berwakaf ataupun nak buat pelepasan cukai, Yayasan Ikhlas boleh menyelesaikan masalah anda. Kenapa kita perlu tengok episod ini? Sangat menarik. Jangan ke mana-mana. Saksikan rancangan ini. Klinik Anjung Kaunseling Keluarga di sini berjaya membantu lebih 300 keluarga. Kami nak membangunkan rakyat Malaysia dan nak mengeluarkan rakyat Malaysia ini daripada permasalahan hidup. Kalau sebelum ni kita bagi dalam bentuk barangan, jadi kita nak bagi dalam bentuk rohani yang mereka boleh improve diri. Jadi kalau kita tak bantu Yayasan Ikhlas dan grupnya tuan-tuan yang buat kerja macam ni, macam mana mereka nak membantu pula orang yang menghadapi masalah anxiety, trauma dan sebagainya. Jadi kami di Yayasan Ikhlas ni sangat menghargai sumbangan-sumbangan anda. Nak bagi apa benda pun bagilah tuan-tuan, kami terima je lah. Jadi kalau nak bagi sumbangan melalui wang dan sebagainya, tuan-tuan boleh berikan melalui akaun bank yang tertera. Ingat Yayasan Ikhlas, ingat peduli dan prihatin. Selain menjalani perkhidmatan kaunseling dari klinik, pada masa-masa tertentu, kaunselor turut menjalani perkhidmatan ke rumah pengguna
bergantung kepada keperluan mereka. Nama saya Muhammad Khairi bin Rosli, berumur 42 tahun, berasal daripada Kajang. Saya Suhana binti Sanawidin, berusia 42 tahun, berasal daripada Kajang. Lepas sebelum ni berpindah randah. Lepas kami duduk dekat Manatek tu, kami berniaga. Mula orang rumah berniaga nasi ayam berempah. Lepas tu saya jumpa kawan lama saya, dia berniaga. Dia cuburi dalam perniagaan, dia kata buat cakutiau. So saya cuba belajar buat cakutiau. Sate ni daripada arwah ayah lah. Saya tolong anak-anak membantu juga lah. Macam kakak dia yang sulung, abang adik dia yang nombor 2. Tu yang nombor 4 tu ada tolong. Tolong sediakan barang. Tu pergi kedai sekali bawa. Dia permulaannya daripada grup. Ada seorang pakcik kat dalam grup ni memang pernah bagi bantuan baju sekolah untuk voucher lah, untuk beli barang peralatan sekolah. Lepas tu nama saya terpilih, dia kata nak tak join sekali untuk kaunseling keluarga. So jadi kita join lah sebab dia kata untuk satu family kan. So jadi saya rasa tu perkembangan yang baik untuk anak-anak. Tambah pula anak saya pula memang nampak dia kurang belajar lah sebab banyak kepada kami kan tolong menjaga apa semua. So, jadi saya hantarlah untuk tu. Dia bukannya untuk anak sekolah je, dengan family sekali pun. Awal-awal pun macam kerja kan untuk anak je kan. Sekali rupanya dia babit kita sekali. Dia buat sekali kita kat dalam tu. Jadi dia share masalah semua. So jadi lepas tu rasa macam ada orang yang ingin ambil tahu pasal keadaan kami. Dia macam untuk diri sendiri kan. Untuk diri sendiri macam untuk anak-anak, okay, bila besar nanti lepas habis sekolah, ke mana hala tuju dia orang. Kita sebagai mak bapak pun, ke mana kita nak untuk bagi dia semangat untuk macam mana pergi lebih jauh kan. Jangan jadi macam apa yang pernah kami lalui apa semua kan. Macam awalnya anak pergi kaunseling ke sana lah. Habis tu waktu kami ni, doktor datang sini sebabnya mungkin dia fikir kami ramai anak. So, jadi dalam keadaan kami lah. Jadi mungkin doktor malah datang ke sini. Mungkin dia memahami keadaan kami kan dengan anak kecil-kecil lagi. Memang alhamdulillah ada perkembangan lah. Sebab kalau kami sebelum masuk kaunseling tu, saya masih menjaga tempat lama walaupun dah 2 tahun, keadaan ekonomi ke apa ke tak berubah. Tapi dengan kerjasama doktor, dia bagi tahu cuba cari tempat lain. Kira macam bagi semangat kat kita orang untuk ubahkan tu kan. Ubah cara hidup sebab dia kata jangan bawa anak-anak semua, biar anak belajar kat rumah. So jadi kita cuba cari peluang. So jadi kebetulan pula ada hamba Allah juga yang membantu. Dia kata ada kedai baru buka kan, yang tempat-tempat kami baru ni lah. Kaunseling ni memang penting untuk semualah. Tak kira daripada sekolah, dah lepas habis sekolah, remaja ke. Walaupun macam kita dah lepas berkahwin, kita kena mengikut program kaunseling ni untuk tiada communicate daripada antara sama tiba dah. Bila masuk kaunseling tu, dah boleh communicate sama-sama sendiri. Kadang-kadang kita boleh share dengan orang luar, dan pendapat orang pun kita perlu dengar lah. Jadi bila kita share pada orang yang tertentu, orang yang betul-betul, jadi orang yang dia akan bagi feedback pun terbaik untuk kita. Kira senang cerita, apa saja masalah kita, insya-Allah ada jalan penyelesaian dia.
Saya kini berada di bilik latihan Klinik Anjung Counselling. Di sinilah latihan diadakan bagi mereka yang datang sini, nak buat kelas dan sebagainya. Dan bersama dengan saya Encik Omar Hatta Muhammad Dah yang merupakan pengurus operasi Yayasan Ikhlas nak bercakap tentang klinik kaunseling ini. Okey, kenapa klinik kaunseling ini begitu penting untuk Yayasan Ikhlas? Okey, untuk pengetahuan dulu dalam Yayasan Ikhlas ni kita ada 4 kluster: bencana, kesihatan, pembangunan komuniti dan juga pendidikan. Jadi sebelum ni program kami melibatkan banyak benda lah, terutamanya pendidikan dan sebagainya. Tapi bila tiba kesihatan ni, kita dapati ada satu kelompongan sikit dekat situ. Sebab bila kita bagi sampaikan bantuan kepada mereka ni, ada satu part yang bila dia bercerita background keluarga dia dan sebagainya, sebenarnya kita tengok ada peluang untuk kita bantu dari segi kaunseling. Sebab bila kita bagi bantuan, contoh pack kelas, dia dapat one off, tapi kita tak betul-betul selesaikan masalah dia. Jadi bila kita adanya Anjung Counselling Keluarga ni, dia dapat membantu menyelesaikan apa permasalahan sebenar mereka. Jadi apa perancangan seterusnya Yayasan Ikhlas untuk klinik Anjung Counselling? Okay, untuk Anjung Counselling Keluarga ni terutamanya, buat masa ni kita hanya ada di Bandar Baru Bangi, di cawangan. Kita ada 8 cawangan di seluruh Malaysia. Jadi kita masih buat percubaan di Bandar Baru Bangi. Jadi pandangan jauh kami, kita nak kembangkan lagi produk Anjung Counselling Keluarga ni ke semua cawangan yang kita ada di seluruh Malaysia lah. Di Ipoh, di Alor Setar, di Johor Bahru, di Kuching, Sandakan dan juga Semporna. Jadi terutamanya untuk Anjung Counselling Keluarga ni, kita nak bangunkan dia punya emosi, nak stabilkan emosi dan juga memotivasikan yang kita bantulah. Kalau sebelum ni kita bagi dalam bentuk barangan, jadi kita nak bagi dalam bentuk rohani yang mereka boleh improve diri. Dan ada pun kes-kes yang memang kita dah bantu keluarga dia dan dia keluar daripada kelompok U40. Jadi harapan kami, teruskan sumbangan anda dan bantulah kami untuk membantu golongan yang lebih besar lagi. Semoga maju jaya Yayasan Ikhlas dalam memperbanyakkan lagi klinik kaunseling di seantero Malaysia. Terima kasih banyak. Selain mewujudkan Anjung Counselling Keluarga di setiap cawangan seluruh Malaysia, Yayasan Ikhlas juga dalam usaha mengadakan pelbagai program berkaitan seperti kem motivasi dan kepimpinan dengan kerjasama pihak sekolah dan PIBG. Alhamdulillah, kejayaan Anjung Counselling di Kajang ini sudah pun terbukti. Dan semoga usaha berterusan anda menerusi Yayasan Ikhlas dapat membantu lebih ramai yang memerlukan. Allah berpesan supaya menjaga silaturahim sesama manusia. Malah Allah berpesan juga memberi peringatan menjaga silaturahim ini adalah penting dan tidak semua orang dapat merasakannya, kecuali orang yang diberi hati yang lapang. Firman Allah SWT, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliah bermusuh-musuhan, maka Allah menyatukan hatimu, lalu menjadilah kamu kerana nikmat Allah SWT orang yang bersaudara dan kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Surah Ali Imran ayat 103. Sekiranya anda peduli dan prihatin, teruskan membantu dengan seikhlas hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.